Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha yaqi azamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ada sama pada malam ini. Insya-Allah kita sambung muka surat berapa? Berapa? Jenis amalan sunat dah 51. Apa? Amalan sunat dan kemudian muka awal. Jawi muka berapa Jawi? Cuba tengok ya, kitab Jawi muka berapa? Jenis amalan sunat Rukun. Fatihah. Cuba tengok yang sana tu. Jawi muka surat berapa? Kitab ni pula saya ingat susah. Jangan kitab tu satu tengok. Ini ada? Tak ada. Jawi. Muka surat berapa tu? 50 dia sama 51. 51. Okey. Oh, okey. Bumi pun Ya. 51 sama. 51 Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan PAS kita nak terangkan tentang karamah bagi orang yang semayang. Dah biarlah mana orang semayang ni ada karamah daripada Allah. 3 karamah yang Allah Ta'ala beri. Jadi tuan-tuan dah ada karamah tu, mudah-mudahan jaga karamah tu baik-baik, jangan riak, jangan takabur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana karamah ni Allah bagi pada kita ni adalah merupakan anugerah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang dapat. Sebab tu kadang ada orang semayang tapi bab lain dia tak kisah. Halal haram dia tak kisah. Itu dia tak dapat karamah semayang. Dia beriman, dia semayang. Semayang itu tak dapat menegah kemungkaran sebab karamah tu tak ada pada dia. Karamah tu tak dapat depend diri dia untuk meninggalkan maksiat. Kalau kita ni nak beli nombor leko, tak berani lah pasal aku ni semayang. Kalau kena pun haram, macam-macam. Itu karamah tu tadi. Ada tak pada kita kadang-kadang? Ada kan? Jadi alhamdulillah. Ini hari kita ambil jenis-jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam semayang. Jadi semayang ni saya dah terangkan kemarin, ianya merupakan seperti seorang perempuan yang sempurna bentuknya, sifatnya nak diberikan kepada sultan yang mati isteri. Jadi bermakna perempuan tu mesti kepalanya ada. Kepala yang paling penting. Kedua, anggota dia pun cukup. Ketiga, rambut bulu dia pun lengkap. Barulah dinamakan kesempurnaan perempuan. Cuba bini kita tak ada bulu macam. Bulu kepala ada, bulu roma ada, bulu keneng ada, bulu ketiak tak ada. Pening ke kita? Bini orang lain bulu ketiak ada, bini kita tak ada. Dah timbul sangka bukan-bukan. Kata orang tua, kalau perempuan tak ada bulu ketiak, keturunan orang Bunian. Pening ke kepala kita? Tak? Bulu keneng. Bini orang lain semua ada bulu keneng. Bini kita dia cabut, dia pula bulu keneng. Allah. Tengok malam-malam tidur sebelah. Macam. Pasal bulu ni, walaupun sunat, dia menyuruhkan kesempurnaan seorang wanita, seorang manusia. Jadi ulama kata semayang ni ibarat kepala semayang ni rukun-rukun dia. Rukun fi'li, rukun kauli, rukun qalbi. Jaga betul-betul. Kalau rokok tu betul-betul rokok. Sujud betul-betul sujud. Itu yang kauli. Yang fi'li. Yang kauli bacaan betul-betul baca.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul-betul. Kalau iya tu ada sabdu dia, iyyaka na'budu. Biar betul-betul baca. Kerana ini ibarat kepala. Kalau tidak, kepala dia sengit, bengkak ke apa sebagainya. Tak cantik, tak sempurna. Jadi kita belajar amalan sunat ni, tujuan dia supaya sembahyang kita sempurna. Yang sunat ni kalau tak buat pun sembahyang sah, bukan tak sah. Sunat dalam sembahyang ni ada dua. Satu, sunat ab'ad. Ini kita belajar nanti. Sunat ab'ad ni seperti anggota, seperti tangan, seperti kaki, seperti telinga. Faham? Jadi kalau orang sembahyang sunat ab'ad dia tak buat, ibarat sembahyang itu seperti perempuan yang tak ada tangan, tak ada kaki. Tak nak. Bulat dia bergantung pada sultan. Takkan sultan nak. Itu sultan ni Tuhan lebih besar. Sultan boleh beri kita projek aja, beri pingat. Allah beri nyawa, beri roh, beri surga, beri segala-galanya. Takkan kita nak sembahkan pada Allah yang macam tu? Ibaratnya lah. Batu surah ab'ad jangan tinggal dalam sembahyang. Lebih-lebih lagi jangan pelekehkan. Kau tak baca doa kunut, Allah Arab tak baca surah ab'ad, ustaz. Sah juga. Jangan pelekeh. Setiap anugerah jangan pelekeh. Lebih pula jangan buang, jangan tak suka. Nanti tak boleh tidur. Hidup risau macam perempuan cabut bulu kening. Mula suka, kena pengaruh cabut. Sekadar cabut, botak aja. Nampak dah risau. Ambil pen, draw balik semula. Nampak? Dia nak buat juga sunnah yang Tuhan beritahu. Tak mau buanglah sunnah. Jadi itu sunat ab'ad. Walaupun sunat ab'ad ni kita tinggalkan, sah sembahyang kita. Yang sunat, apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu makna sunat. Kalau awak tak baca doa iftitah, doa iftitah sunat hayat. Beza dia, kalau sunat hayat ni kita tinggalkan, tak kena sujud sahwi. Tu je beza dia. Seperti kita tak baca surah, tak baca zikir-zikir, tasbih rokok, tasbih sujud, itu tak apa. Tapi kurang tak sembahyang kita? Kurang tak? Kurang, sembahyang tak ada bulu. Ibarat berikan sultan kepala cukup, tangan kaki cukup, kepala botak. Nak tak sultan dengar tak? Tentu tak nak. Tak cantik, tak sempurna. Perempuan-perempuan juga. Begitulah sembahyang kita, tuan-tuan. Nabi kata Allah menerima solat yang sempurna. Kalau gitu, buat yang fardu, buat yang sunat ab'ad, buat yang sunat hayat. Kalau tertinggal dengan sengaja atau terlupa sunat ab'ad, sunat kita sujud sahwi sebelum memberi salam. Besok kita belajar. Selepas Hamidul Majid, niat nak sujud sahwi 2 kali sujud. Kerana meninggalkan apa tadi? Tasyahud awal. Tasyahud awal tu sunat ab'ad. Terus sujud subhanaman la yanamu wa la yasru 3 kali, bangun Rabbi firli, sujud lagi 3 kali, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita belajar sujud sahwi. Punya mustahaknya Allah Ta'ala nak suruh kita sempurnakan sembahyang. Kalau dah tertinggal, kena sujud sahwi. Macam itu. Kerana nak sempurnanya sembahyang. Kerana sembahyang ni kurniat Allah Ta'ala. Sembahyang ni juga satu perkara, satu sifat perbuatan yang membezakan antara orang Islam dan orang kafir. Sembahyang. Sembahyang ni juga awwalu ma yuhasabu indal abdi yaumil qiyamah. Perkara yang mula-mula ditanya pada hari kiamat. Tanya pula sembahyang, tapi sembahyang kita tak ada bulu. Sembahyang kita ibarat tak ada kaki, tak ada tangan, kepala je ada. Agak-agak kurang sempurna, kurang mengindahkan. Kalau kurang sempurna, kuranglah balasan. Dan sedangkan sembahyang ini kunci surga. Faham lebih baik. Kalau kunci rumah ni cari yang karat ke yang tak karat? Cari yang bersih, yang tak karat, supaya nak buka dia senang. Lepas tu kata ulama, sembahyang 5 waktu ni ibarat kunci. Lubang kunci tu panjang dia 5 kaki. Kunci tu mesti 5 kaki. Faham? Kalau 4 kaki tak sampai. Tak sampai. Longgo. 3 kaki lagi tak sampai. Sekaki lagi tak sampai. Langsung tak ada kunci, tengok lubang aja. Sembahyang kita juga 4-5 waktu buat 4, tak sampai. Buat 3 lagi pendek, tak sampai kunci tu. Begitu boleh buka. Seorang tu dia dah cukup 5 waktu. Ya Rasulullah, kunci aku dah cukup 5 tu.
Adakah boleh buka? Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Lambat sebabnya kunci itu berkarat. Itulah dia. Pasal di semayang-semayang 5 waktu, tapi sunat abad tak buat, sunat hayat tak buat. Lepas tu pula buat dosa-dosa yang luar, tidak istighfar lepas semayang, tidak mohon ampun lepas semayang. Sebab tu Nabi kata barang siapa membaca La ilaha illallah 10 kali lepas semayang, Allah Ta'ala beri dia 3 kelepasan, 3 kebaikan. 10 diampunkan dosa, 10 ditambahkan darjat, 10 dia beri pahala kelebihan. Lepas itu diikuti dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Ini ada kelebihan dia. Nabi kata siapa man qara'al la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi duburi solat, selepas mengiringi sembahyang 33 salasa wa salasin, tahmid salasa wa salasin, takbir salasa wa salasin, 33. Kemudian wa atamma, disempurnakan ujungnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah Allahu akbar kabira, ujung apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak tak syak lagi, kata Nabi, Allah ampunkan dosa dia walaupun dosanya seperti buih di laut. Ini kelebihan. Lepas tu Nabi kata subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah ni, kalau tak boleh sempat duduk pun, nak sempat nak balik cepat nak berjalan, sama jalan jangan tak baca. Subhanallah. Cuma jalan jangan tak baca. Itulah makna sengaja tu nak sempurnakan semayang. Jadi ada yang menyempurnakan semayang ini sebelum semayang, ada yang sempurnakan semayang pula dalam semayang, ada menyempurnakan semayang pula selepas semayang. 3 perkara nak sempurna. Sebelum semayang, besok kita belajar pakaian nak sempurna, hukum semayang nak tahu, cara mengambil uduk yang betul nak tahu, ngadap kiblat nak tahu, niat nak tahu. Dalam semayang takbiratul ihram nak betul, Fatihah nak betul, rokok nak betul, iktidal nak betul, sujud nak betul, duduk antara sujud nak betul, tasyahud nak betul, salam nak betul. Kau main tu baru sempurna. Lepas tu kalau salam, Assalamualaikum, tak sah, mesti ada alif lam, Assalamualaikum. Takbiratul ihram gitu juga, mesti ada Allahu Akbar. Jangan bar panjang, panjang, tak betul. Besok kita belajar. Dah sampai belum? Ni belum Seorang yang nak mengerjakan semayang mesti mengetahui 12 perkara. Belum belum. Belum ke sudah? Seseorang yang nak menjaga sembahyang mesti mengetahui 12 perkara, 6 luaran, 6 dalaman. Dah dah. Dah belajar pun. Baik. Jenis amalan-amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Sunat ni penting. Kita makan, awak jemput Ustaz Sulaiman buat kerja kahwin besok, semua datang jamuan Baryani Gam. Ataupun jamuan dia nasi minyak. Nasi minyak. Datang penuh meja nasi minyak, pinggan dah beratur dah. Saya pun keluar, jemputlah makan. Yang sunat dia tak ada. Lauk. Tanya Ustaz, lauk mana Ustaz? Kan aku jemput kau makan nasi minyak, lauk tak cakap. Macam selesa tak? Bohong Ustaz ni kau main. Bila aku cakap bohong? Engkau yang tak faham. Kalau gitu ada lauk tu sunat. Sunat ada 3-4 lauk. Dekat awak satu je pula, korma aja. Allahumma, ayam merah hujung sana pula tak rawan kemari. Lepas celaka betul kau ni. Korma aja aku dapat satu, lauk ada 3. Yang sunat makan kami nak kira-kira sangat. Macam kita ni lah. Umur dah 50 tahun. Niaga bagus, ekonomi bagus, sawit naik harga, semua naik. Matoka 3-4 kali tukar, tambah. Bini pun tambah, dia celaka.
Tapi dia satu je, malam Jumaat Yasin. Malam Jumaat tak ada nak baca surah Baqarah ke, surah Kahfi ke, Ali Imran ke apa, Ar-Rahman, tak ada. Asal malam Jumaat Yasinan. Malam Jumaat Yasinan. Sampai umur 50 tahun tu je. Agak-agak bertambah tak ketemu iman. Itu sebab iman ni ziyadah wayang kus. Kadang kurang, kadang tambah. Itu kena fikir. Kalau makan 10 lauk, 10-10 tak rasa. Tapi kalau semayang tahajud ada, istiharah ada, semayang hajat ada, semayang tasbih ada, semayang duha ada, macam-macam. Dia buat semayang fardu je. Kau beli abad dia pun tak pernah buat. Umur berapa tahun? 60 tahun. Alah ustaz, dah dapat semayang fardu tu pun dah untung. Ini jangan main-main tau. Semayang fardu ni modal yang Tuhan beri, kena meniaga kan, baru ada untung. Imam beri modal 100, kita meniagakan, jual kuih, goreng pisang, minggu depan dah naik 140. Itu untung. Kalau pegang dia 100 tu, bini minta, motor pancit, ambil lama, habis dah. Yang fardu je buat, setan curi sikit, nafsu curi sikit, habis lama semayang. Sebab itu kalau boleh kau beli abad dia ni jangan tinggal. Datuk tua ni jangan tinggal, kau beli abad dia kalau boleh lah. Inilah menolong kita besok. Jadi amalan sunat dan kepentingannya dalam semayang. Jadi kita ingat kesempurnaan semayang ni mesti daripada awal. Mari dah belajar tu 6 perkara luaran, 6 perkara dalaman. Ini pula ada besok yang lepas semayang pun ada. Sunat-sunat yang digalakkan selepas semayang. Itu dia. Ini kita baca. Jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam semayang. Segala sunat itu adalah perkara yang untuk menyempurnakan semayang. Sunat tadi seperti tangan, kaki, bulu tadi untuk sempurnakan tubuh badan perempuan tadi. Faham tak? Begitu juga semayang benda yang sunat ni untuk menyempurnakan rukun-rukun semayang. Satu jadi anggota, satu jadi hiasan. Kepala dah ada, barulah badan tu sempurna. Begitulah. Ia merupakan adab yang mesti dipelihara. Pelihara ni jaga, buat, beri makan, beri minum. Kalau jaga anak, kau jaga anak siapa? Aku jaga cucu Ustaz Sulaiman. Sebulan berapa ratus dia beri? 300. Jaga gitu aja. Mandikan dia, makan, minum, berak, kencing, cebok. Betul tak? Tunaikan segala hak-hak yang ada, yang dia kandaki. Itu baru nama dia jaga. Adab. Merupakan adab yang mesti dipelihara, dijaga, supaya dinamakan orang yang memelihara akan sembahyang dan mengerjakan hak-hak sembahyang. Jadi hak sembahyang ni yang wajib, yang sunat abad, yang sunat hayat, semua hak-hak sembahyang. Macam hak tadi, perempuan tadi, yang wajib kepala dia, tu hak dia. Yang sunat abad, anggota tangan dia. Kita potong tangan dia, zalim kita. Hidup ke dia? Potong kaki dia, zalim. Tangan kaki kita tak potong, bulu kening dia kita cabut, zalim. Rambut dia kita botakkan, zalim. Itulah dia. Begitu juga semayang, cabut kan dia punya sunat hayat, tak buat. Pada sunat hayat tu katakan baca surah, satu huruf Quran ni kita baca luar semayang 10. Kalau ada wuduk 25. Tu luar semayang. Dalam semayang berapa? Ada mengatakan 50. 50. Satu huruf. Kita baca kul huwallahu ahad, berapa huruf tu? Kul aja dah 100. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Perut rasa nak sakit sangat. Kul Allahu akbar, dapat 100. Betul tak? Perut dah sakit dan nak kentut sangat, kul sami Allahu liman hamidah, rokok Allahu akbar, dapat 100. Yang kau tak buat 100 pun tak dapat. Tapi takkan kita baca kul aja, mesti sampai habis. Bismillah aja ada 100, ada 19 huruf.
Kita baca surah. Amin. Fatihah. Kita baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Bismillahnya dia dah 190. Kalau 10, kalau 50, mana sabar semayang ni boleh masuk surga lah. Betul. Apa salah tuan? Kerana semayang ni terhimpun tiga makhluk satu halik dalam semayang. Makhluk Allah Ta'ala, kita baca firman Allah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu masa Isra' Mi'raj. Nabi naik atas Isra' Mi'raj, Sidratul Muntaha, Nabi sujud. Nabi kata at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kebaikan, kepujian bagimu ya Allah. Nabi makhluk. Allah jawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nampak? Selamat sejahtera bagi kamu wahai Muhammad, aku beri keberkatan bagimu Muhammad, seorang aja engkau. Nabi ingatkan rakyat di bumi, makhluk saput umat dia di bumi. Nabi merayu pada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamat sejahtera barakat itu jangan aku seorang ya Allah. Aku ada umat ya Allah di bumi. Berilah golongan yang baik-baik yang jadi umatku, yang beriman kepadamu itu dapat barakat dan rahmat seperti aku dapat. Malaikat tengok Nabi bukan calang-calang orang ni. Lalu malaikat sanggup menyaksikan depan Allah di Sidratul Muntaha, asyhadu alla ilaha illallah. Ini cakap malaikat. Ini cakap malaikat. Nampak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Itu cakap Allah, cakap malaikat, cakap Nabi. Dalam sembahyang. Cakap kita pula banyak dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam sembahyang terhimpun 4 yang bercakap. Satu khalik, 3 makhluk. Satu khalik paling tinggi, paling mulia. Satu tentera Allah, guru, penghulu, ketua segala malaikat, Jibril. Ketiga, penghulu segala umat, penghulu segala Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Kita sebut dalam sembahyang. Ketiga, Abdalul Ummah, umat Muhammad alaihissalam, kita sendiri. Jadi 4 kebesaran keagungan yang dapat dalam sembahyang ni. Sebab itu Allah Ta'ala beri jamin. Nabi kata, Al-farqu bainal mu'minin wal kafirin as-salah. Perbezaan orang mukmin dan orang kafir sembahyang. Walaupun orang kafir ada sembahyang juga, Nabi sebut dalam satu hadis, sembahyang ini adalah kurniaan Allah bagi sekalian manusia. Cina ada sembahyang dia, kita ada sembahyang kita. Yang kekal, amalan yang kekal pada seorang manusia adalah sembahyang. Kekal sampai mati ada sembahyang. Orang Cina pun sembahyang, bawa dekat Topekong. Orang Kristian bawa dekat gereja. Orang Islam sembahyang, tapi berbeza-beza makna sembahyang dia. Tapi sembahyang tetap sembahyang. Begitulah tuan-tuan. Baru untungnya kita waktu sembahyang jangan buat main-main lah. Tunaikan hak-hak dia, pelihara sembahyang dengan mengerjakan hak-haknya. Itu cara kita jaga sembahyang. Jaga anak orang, tunaikan hak dia. Ni anak orang tu terberak, kau biarkan. Mak dia nak ambil pukul 6, kau biarkan. Tak mandikan dia, tak cebokkan. Budak tu kebelai beleleh, air liur tak beri makan. Itu tak memelihara hak dia. Dengan arti kata tak mengerjakan hak dia dan tidak memelihara kanak-kanak tu. Bukan seolah-olah bukan jagaan kau. Jadi sembahyang ni seolah bukan jagaan kita lah tuan-tuan. Sebab tu orang yang saleh ni, dia jaga waktu sembahyang, menanti-nanti kedatangan waktu sembahyang. Ini waktu sembahyang sampai tinggalkan kita tak jaga. Tinggal asar habis dah maghrib saja je. Macam mana? Jadi orang yang saleh dia menjaga kedatangan sembahyang. Sembahyang satu anugerah yang amat berharga yang Allah beri. Hingga Allah sebut, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kamu dan anak keluarga kamu dengan daripada api neraka.
Sallu kama raaitumuni. Sembahyang, kata Nabi, bagaimana kau tengok aku sembahyang. Muru ahlakum bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan, kata Allah, keluargamu dari mengerjakan solat, dan hendaklah tekun mengerjakannya. Sampai dia tekun mengerjakan sembahyang. Suruh. Mana kau dah tua pun sekejap sembahyang, kejap tidak, suruh lagi. Dah tua sembahyang jemaah tak pergi, suruh pergi. Sampai macam tu. Allahu Akbar. Sebab itu kita kalau anak-anak kita sembahyang ni, kita mati tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau anak ada 5 ajalah. 1 Amerika, 1 Australia, 1 Baik Raja, 1 Kuala Lumpur, 1 Hong Kong, 1 Jerman. Time waktu zuhur semua sembahyang. Waktu tu tak sama. Selisih kan. Kita duduk, orang mati ni, kalau orang beriman dia duduk Qaryatul Mukminin. Satu kampung nama dia Qaryatul Mukminin. Khas orang beriman semua. Yang kafir Qaryatul Kafirin, kafir semua. Yang munafik Qaryatul Munafikin, munafik semua. Nampak tak? Kalau dah mati satu orang Pek Raja ni, misalnya di dalam hadis lah, di tepi dia tak cakap orang Pek Raja, seorang mati, roh dia dibawa pergi Qaryatul Mukminin. Dia orang beriman. Sampai sana bagi salam, orang pun jawab semua. Dia menanyalah, apa khabar kampung aku, apa khabar gini. Mana yang dia kenal, dia tanya. Masjid ke kita semayang belajar, kalau dia kajian tanya siapa belajar, ada kelas macam-macam. Jadi orang dia jawab ada. Macam-macam dia tanya. Dia mana dia beri khabar kepada orang-orang yang mati. Dalam ujung hadis itu dia tanya, kaifa armalati ya akhi. Armalah dia apa? Janda. Apa khabar janda aku, wahai saudaraku? Tengok orang jantan, ingatkan bini. Alam akhirat tanya bini, bagaimana janda aku? Dalam hadis lah. Tanya bukan mana orang perempuan tak tanya. Kalau orang laki-laki boleh tanya bini, orang perempuan lagi besok dia tanya, apa khabar suami aku? Suami kau rajin nak, kalau belajar tu bagus betul, dia tekun belajar. Ustaz Sema tak ada kursi, dia angkatkan kursi. Sayang dia. Dia cerita apa yang suami kita buat. Jadi perhubungan tu ada, jangan kita kata putus. Jadi kalau anak kita 5, satu waktu tu 5 kali datang. Zuhur 1, 2 daripada sana pada sini. Bertanyalah dia antara satu dengan lain, banyak kali dapat hantaran daripada mana? Anak aku. Lepas tu anak aku. Lepas tu anak aku. Lepas tu anak aku. 5 anak, 1 sembahyang. Belum anak dia pergi belajar, anak dia buat sedekah, anak dia buat haji. Masya Allah. Baik tu Quran sebut ni memang betul. Muru ahlakum bis-shalah. Ada kebaikan pada kita. Kita tengok je bapak kita suruh kita sembahyang dulu. Apa kebaikan yang kita dapat? Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan ada 3-4, seorang tak sembahyang atau sembahyang lebih kurang. Dengan seorang ni tekun dia sembahyang. Ada beza tak hidup dia? Tengok je lah sendiri. Dia kalau rajin sembahyang, lawan dia rajin puasa, lepas tu rajin sedekah. Tu lawan dia tu lah. Kalau orang tak sembahyang, puasa pun tak buat, harta orang pun dia sapu. Walaupun dia banyak harta. Itu mana tarikan daripada karamah orang yang sembahyang ni tuan-tuan. Kita jaga saja, jangan riak takabur sudah. Baik. Sunat hayat tidak dituntut menggantikannya dengan sujud sahwi. Dah faham? Sunat ayat tidak sunat dituntut dengan sujud sahwi. Kalau kita dah tinggalkan surah, tak payahlah. Tak payah sujud sahwi. Katakan kita tinggalkan doa iftitah, Allahu Akbaru kabira. Nampak? Walaupun sunat ayat, tapi makna dia cukup penting. Apa makna dia? Pada puji Allah Maha Besar itu gini, dalam ni tengah-tengah dia kata, wa ma ana minal musyrikin. Nampak? Tuhanku, aku janji Tuhan, aku tidak bersama-sama dengan orang syirik kepada Allah, kepada engkau. Orang syirik bukan teman, bukan kawan aku, bukan seperjuangan dengan aku. Itu kita baca dalam sunat ayat aja. Ujungnya, wa ana minal muslimin. Tuhanku, aku janji, aku mengaku saudara aku adalah orang Islam, walaupun lain-lain agama, lain-lain bangsa, satu agama, itulah saudara aku. Lepas tu kita boleh kahwin dengan orang India, kahwin dengan orang putih, orang Cina. Syarat dia Islam. Hebat Islam ni tuan-tuan.
Kerana Islam lah kita boleh kahwin dengan bangsa asing. Kerana agama. Betul, agama ni menyatukan umat. Sunat ayat tidak dituntut menggantikannya dengan sujud sawi. Sunat ayat ni banyak tuan-tuan Sunat ab'ad ada 8. Tu saja. Ayat banyak. Jadi 8 perkara tu kena sujud sawi. Pun sunat kalau nak buat supaya sempurna sembahyang kita. Kalau tak jabar dengan sujud sawi, tak sempurna sembahyang kita. Bagi orang yang meninggalkannya. Manakala sunat ab'ad pula, sunat ayat tidak dituntut menggantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang mengerjakan. Tak sunat dituntut. Ni sunat hayat, sunat yang ringan. Sunat ab'ad yang berat pada pandangan kita. Berat macam mana? Seolah-olah seperti rukun. Kalau tinggalkan, seolah-olah kita berasa tak sedap sangat. Tak percaya Pak Imam tak baca tayat awal. Lepas rakaat yang kedua terus bangun dia rakaat yang ketiga. Gitu kan? Macam ganjil. Pasal dah kebiasaan orang buat. Ataupun tempat kita ni imam tak baca doa kunut. Risau ke kita? Macam-macam berlaku. Itu sunat ab'ad yang berat pada pandangan. Sunat ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Dah faham lah. Dua-dua sunat. Dua-dua sunat, mana kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Faham? Tinggalkan dengan sengaja atau terlupa boleh, tapi sembahyang kita kurang sempurna. Kalau kita tinggalkan sujud dalam sunat ab'ad, kena sujud sahwi. Sunat ayat tak kena sujud sahwi. Itu saja. Sebab sunat ayat ni sunat yang ringan pada pandangan. Sunat ab'ad yang berat seolah-olah rukun. Berat dia tu seolah-olah seperti rukun. Sama ada dengan sengaja atau terlupa. Tinggal sengaja tak baca kunut, boleh sujud sahwi. Walaupun tinggal dengan terlupa pun kena sujud sahwi. Dan ia terdiri pada 8 perkara bagaimana yang disebutkan di bawah ini. Tengok 8 perkara. 1, ini surat ab'ad. Kalau tinggal kena sujud sahwi. Kalau dengan sengaja kena sujud sahwi. Terlupa pun kena sujud sahwi. Kalau tak nak sujud sahwi, sembahyang kita sah tak? Sah tak? Sah, tapi kurang sempurna. Itu ingat baik-baiklah. 1, duduk bagi tasyahud awal. Duduk dia tu. Sebab tu duduk tak kira duduk bersila ke apa, asal duduk. Tapi yang abdal duduk tawarruk dia tu. Duduk ibtiras. Duduk dan sembahyang ada 3. 1 duduk istirahat, duduk nak naik rakaat yang kedua pada ketiga. Yang kedua duduk ibtiras, macam duduk tayat awal. Yang ketiga duduk tawarruk, kaki kiri kita masuk pada bawah kaki kanan. Itu sunat semua tu. Duduk bagi tasyahud awal. Dia tak cakap duduk tasyahud macam mana, dia tak cakap. Duduk, jangan bercangkung. Bercangkung. Habis kalau orang nak buntut bisul, macam mana? Dia bercangkung. Uzur lain cerita. Uzur wallahualam lain cerita. Ini tak uzur. Sengaja dia tak nak duduk, nak cangkung buat tasyahud awal. Senang kata dia nak bangun. Sah sembahyang. Duduk juga, tapi kena sujud sahwi. Dia tu bukan duduk, nama dia bercangkung. Yang kedua, bacaan tasyahud awal. Mana rupa bacaan tasyahud awal yang dinamakan tasyahud awal? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tasyahud awal. Jangan salah. Habis kita dah biasa sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tasyahud awal sampai situ je. Waktu bangun Allahu akbar, kena sujud sahwi. Sebab awak meninggalkan salawat di atas Nabi selepas tasyahud awal. Faham tak? Lepas tu kita tasyahud awal ada salawat tak? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud.
Yang ketiga, salawat ke atas Nabi selepas tahiyat awal. Jadi salawat tu sunat abad. Jadi tasyahud pun sunat abad, salawat pun sunat abad. Timbul persoalan. Kalau orang tak ni tiga, duduk tasyahud awal sunat abad, bacaan tasyahud awal sunat abad, salawat atas Nabi sunat apa tu? Abad juga. Habis kalau kita tinggalkan tasyahud awal, berapa kali sujud sahwi? Berapa kali? Jawabnya sama, sekali juga. Faham tidak? 2 kali sujud juga. Bukan 6 kali sujud. Haji Puan, maknanya sekali sujud juga. Mana kita tinggal dalam tasyahud awal tu, kalau kita tinggal, kita ada tinggalkan 3 sunat abad. 3 sunat abad. Kalau kita tinggalkan satunya, duduk betul, baca betul, salawat kita tak buat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duduk betul, baca tasyahud betul, salawat tak buat. Kena satu sujud sahwi. Kalau 3-3, satu juga sujud sahwi. Contoh, kita jima' satu malam 5 kali. Umur dah 70 tahun, jima' satu malam 5 kali. Mandi berapa kali? Oi, pagi mandi berapa kali? Ada cerita satu orang, laki dia mati. Dah lepas mandi, tengah mandi tu dah siap kapan dia menangis saja. Teresak-esak menangis. Jadi imam ni pening kepala, kenapa orang nak semayang pun nak nangis belum semayang. Jadi anak dia, kenapa mak dia tak jawab? Lama-lama anak pujuk-pujuk dia jawab. Dia kata, abang kau malam tadi selepas dia jimat dengan mak, dia semput mati. Jadi dia belum sempat mandi lagi. Apa kau? Mandi wajib belum sempat mati. Terus mandi mayat pula. Anak beritahu Pak Imam. Pak Imam kata, astagfirullah, tak apa dia. Oi, Pak Imam kata, mandi yang wajib ni sama, dah boleh menghapuskan mandi yang wajib yang lain. Nah, begitulah tuan-tuan. Macam Sultan Johor dulu cerita. Dululah cerita dia semayang, kata tuan dululah, maknanya dia kata, saya tak baca Fatihah Imam, lupa, tak ingat hayal tadi. Imam tolong ulang sembahyang Jumaat balik. Apa macam? Jadi oleh sebab Pak Imam ni pandai, memang ada hukum, dia kata, tuanku niat tak mengikut imam? Ada niat, tak apa, saya tangguh, beres. Cuba imam bodoh, pening ke kepala ni sultan. Imam ni pandai, sebab tu kita solat berjemaah, kalau lupa, kalau hayal apa, mendapat pahala yang sama. Tak ada kurang, itu kelebihan solat berjemaah. Tuan-tuan dengar tak cerita? Ada orang kata solat Jumaat ni kelebihan dia berapa? 27. Ada satu pandangan pula mengatakan seorang berdua 27. Kalau 10 kali 27. Kalau 40 kali 27. Itu kelebihan yang Allah bagi. Kau dengar macam tu juga, kalau tak nak juga lebih bodoh lah. Besok kita belajar. Ada buat solat Jumaat. Selama ni kita tahu 27 je kan. Rupanya ada ulama kata sampai begitu Allah nak bagi kita. Supaya kita rajin mengajak orang solat berjamaah. Ni kalau 27 malas aku 27 tak rupanya ada selit-selit itu lagi. Ataupun lebih daripada itu. Macam sedekah juga lah. 1 balas 100. Ada lebih lagi. Wallahu yudha'ifun liman yasha'. Allah boleh tambah apa yang Tuhan kehendaki. Begitu. Baik. Jadi itu dah berapa? 3. Yang ketiga, salawat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, berdiri. Ini bab kunut pula. Jadi dalam tasyahud awal ada berapa? 3. Ni. Berdiri bagi membaca kunut. Dia baca kunut dalam rokok, boleh. Dia tak berdiri, kena sujud sahwi. Ada itu kan, berdiri. Baca Fatihah bukan dalam tempatnya, pun kena ada bab sembahyang ni tuan-tuan. Dia Allahu Akbar, terus dia rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kena sujud sahwi. Tapi sah. Kena memindahkan bacaan. Ada bab-bab dia. Tapi jangan buatlah. Ini kalau orang tu memang betul-betul dia tak boleh berdiri, terus dia rokok, dia bacalah. Berdiri membaca kunut. Kalau kita duduk sembahyang subuh, kita tak berdiri membaca kunut, kena sujud sahwi.
Mereka tak membaca kunut. Ada ulama kata pula, kalau kita dah tentu semayang memang tak boleh diri, duduk tu serupa berdiri tak kena sujud sahwi. Begitu pula. Begitulah yang berat dia kira kalau duduk tu, dia kalau duduk dia uzur, dia duduk tak kena sujud sahwi. Memang dia semayang tak boleh diri, tak kena. Yang kelima, membaca kunut. Baca kunut tu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ. Wa sallallahu bab lain. Kunut ni pula kalau panjang kata nak terkentut sangat tukar pendek. Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau dah terdesak sangatlah macam kat Mekah, imam bangun sallallahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ni semua Allahu akbar terus sujud. Kita Syafi'i baca yang pendek. Allahumma ighfirli ya ghafur. Pendek. Sujud. Tapi saya dah cuba, kita baca doa kunut pun boleh sempat. Kalau dia panjang ni tu, Allah boleh baca Allah boleh sempat. Dia dah belajar balik sini jadi imam pek raja tak baca kunut pula. Mula kena lempang orang pula kan nanti. Fatihah pula dia tak baca bismillah. Sana tak baca. Mekah tak baca. Sekejap Sekejap. Dia kata Mekah tak baca, imam kena boleh ke imam tak nak baca bismillah tak apa. Tapi nak tanya imam, Fatihah tak boleh kurang 7 ayat. Syafi'i bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Habis kalau Pak Imam tak baca bismillah, baca imam dan 6 tak sah. Mekah boleh. Pak Imam kena ikut betul-betul sana boleh, tapi kena faham. Tak baca bismillah pada mazhab sana dia Hanafi 7 juga ayat. Alhamdulillah 1 ayat. Bismillah tak ada. Tapi dia baca perlahan. Sunat. Jadi yang ke-6 yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai habis 1 ayat. Dia 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Yang pula 8 pula tak 7 juga. Itu bagian cara mazhab. Tapi kita kalau boleh tak tahu jangan nak mandai-mandai lah. Ikutlah kita Syafi'i, ikut Syafi'i. Boleh kan? Sambung lepas ni kita sambung sikit kita habiskan. Boleh. Berdiri membaca kunut, berdiri bagi membaca kunut dan membaca kunut. Yang ke-6 salawat ke atas Nabi selepas kunut. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
La haula wala quwwata illa billah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Baik, yang kelima membaca kunut. Itu sunat ab'ad. Yang keenam salawat ke atas Nabi selepas kunut. Jadi kalau salawat atas Nabi pun dalam kunut tu dikira sunat ab'ad. Yang ketujuh salawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi. Kemudian lagi salawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Jadi yang ada sunat ab'ad ni 3 tempat. 1 tasyahud awal, kedua kunut, ketiga tasyahud akhir. Tasyahud akhir 1 je, salawat ke atas keluarga Nabi. Yang salawat atas Nabi itu rukun, bukan sunat ab'ad. Jadi salawat ni dalam tasyahud awal Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tasyahud awal. Allahumma shalli Muhammad, sunat ab'ad. Dalam tasyahud akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita terus salam batal sembahyang. Mesti sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu wa ala ali Muhammad tak baca, kena sujud sahwi. Jadi dalam tahiyat akhir atas doa atas selawat atas keluarga Nabi ni dikira sunat ab'ad. Jadi kita bacalah macam tahiyat akhir, macam biasalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai habislah kita baca. Cukuplah sampai sini tuan-tuan. Besok kita ambil perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Besok ada bagaimana saya kata kita baca Fatihah, kita baca Fatihah dalam berdiri. Bukan tempat dalam rokok, boleh. Tapi kena sujud sahwi. Tengok nombor 3, nombor 4 tu. Kalau kita baca doa kunut, kita baca tahiyat, kita lepaskan yang kedua, malah nak baca tahiyat, kita terus bangun. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, terus bangun. Allahu akbar. Teringat Allah lupa baca tahiyat, tak payah turun lagi. Baca dalam berdiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu baca Fatihah. Tapi kena sujud sahwi kan memindahkan Fatihah bukan tempat dia. Tapi tak batal, kena sujud sahwi. Tapi tak sengajalah. Tak sengaja. Wallahu a'lam. Besok kita sambung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari Khamis ni perempuan ada belajar. Jadi ibu bapa sekalian, mana yang ada isteri, kalau berkesempatan hari Khamis ni kita ada belajar dengan kitab yang sama tapi tajuk lain. Alhamdulillah lah. Jadi biar perempuan pun faham, yang suami pun faham, senanglah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa fil lahum warhamna warhamhum. Yassir umurana yassir umurahum. Sabit imanana wa imanahum ala dinik. Allahumma rfa'na warfa'hu minal bala wal waba bi qudratikal azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma tawil a'marana wa a'marahum ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Haji Fuad, masih siap?
Haji Fuad. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Kau diam-diam di sini?